Okey, pada pendapat saya, adab yang kita perlu amalkan adalah tangan kanan kita perlu tunduk dan lalu dekat depan orang tua. Untuk parent-parent yang nampak anak aktif tu, tolong peluk anak dan tegur. Cakap, jangan buat macam tu. Paling senang, jari kita cakap no, no, no. Itu yang paling senang untuk kontrol anak. Dan kalau boleh nampak anak dah tak terurus ataupun anak aktif, kita cakaplah minta undur diri, balik dulu. Itu cara yang paling terbaik bagi saya. Okey, adab beraya ni kalau contoh katakan selalu yang biasa yang selalu sangat kita jumpa kawan-kawan lama, saudara lama-lama, kita kata gemuknya awak. Macam tu. Cannot, okey, tak boleh buat macam tu. So kita cakap sihat pun tak boleh. Kita just salam dulu, lepas tu kita lama-lama sikit baru kita tanya khabar dia. Dan yang paling penting, selalu kita tengok dekat rumah terbuka, okey, kalau kita pergi rumah orang yang biasa-biasa, tolong jangan makan makanan tu walaupun sedap sampai habis. Tolong ingat orang belakang. Kadang-kadang kita kan pergi raya rumah orang, kita makan sedap sebab sedap. Kita dah tak ingat dah. Rupanya itulah makanan yang terakhir. Jadi yang tu sangat dititik beratkan. Tambah-tambah kita raya kat kampung, rumah makcik-makcik semua kan. Mungkin dia buat ketupat hanya 1 kilo, rendang hanya daging setengah kilo. So kalau sedap macam mana pun kita rasa-rasa sahaja. Okey, adab yang datang ke rumah orang ni, kadang orang kalau datang dia tak telefon tau. Kadang-kadang kita tak tahu orang tu dah buat persediaan ke belum. Patutnya lah kalau akan datang, memanglah betul raya memang akan datang je. Tapi kalau boleh kita telefon dulu. Kadang-kadang waktu rehat dia ke apa ke, kadang sampai masuk ke dapur, tengok macam ni ke apa semua kan. Kadang pergi ke bilik tengok, lepas tu komen langsir apa semua. Tak semua orang akan tukar langsir setiap tahun, kena ingat. Sebab benda tu kita boleh basuh dan kita akan pakai, mungkin bukan pakai tahun ni, kita akan pakai tahun depan. Takkan nak setiap tahun nak beli langsir baru datang duit kita kan. Wah. Banyak permasalahan, tips dan juga orang kata adab yang perlu kita titik beratkan sewaktu raya, masa Ramadan pun. Kadang-kadang ada segelintir yang mungkin main mercun lah. Orang kata yang paling sikit-sikit main mercun. Tapi ada juga yang mungkin ada masalah kritikal, sakit jantung ke, ada anak kecil ke kan. Kita kena orang kata titik berat jugalah kejudanan kita kan. Betul. Ni orang kata sensitivity itu perlu dijaga. Dan sebelum kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, saya nak baca satu komen dulu. Yang dah banyak sebenarnya rakan-rakan kita di Facebook hantarkan, iaitu dari Zahid Paan. Dia kata, sila telefon atau hantar mesej dahulu sebelum datang beraya ke rumah. Jangan senyap-senyap datang tanpa ke rumah tanpa beritahu. No arrive. No arrive, cannot like that one. Okey, itulah kan antara sedikit sebanyak. Mungkin anda juga ada merasakan sesuatu yang mungkin tak selesa, tapi bila hari raya ni kita semua kena iakan, kena senyum, kena maafkan. Tapi hari ni tak apa, kita nak kita nak beri pencerahan berkenaan dengan adab beraya. Jom kita kenalkan tetamu kita. Yang di hujung sana kita bersama dengan Cik Saiful Bahari Uthman, perunding motivasi kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Sekali lagi kita bersama dengan Aman Aziz dan juga kita bersama dengan Fazli Zainal. Lama kita tak bersua bang ya? Ya, betul. Okey, semua dah ready nak raya ke? Nervous lah ni kan. Aman punya muka paling nervous. Aku tak tahu macam raya bila Nanti kan. Itu topik esok. Okey, tapi kan hari ni kan sebenarnya Fatin, kita nak membincangkan tentang topik yang berkaitan dengan adab. Kita sebagai manusia, terutamanya yang ada ciri-ciri ketimuran ni kan, kita banyak benda dalam kehidupan kita merangkumi aspek adab. Kita nak makan, kita ada adab. Kita pergi ke rumah orang, kita ada adab. Nak beraya pun perlulah ada adabnya. Okey, sebagai mukadimah permulaan, saya dah pandang Cik Saiful ni. Dah tahu dah kira dengan Cik Saiful. Dah biasa tu. Ya, silakan Cik Saiful berkenaan dengan adab kita ketika kita beraya ke rumah orang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton rancangan wanita hari ini yang insya-Allah semua saya sudah tak sabar ni nak menunggu kehadiran Syawal. So dan kepada rakan sahabat saya yang ada pada hari ini, saudari Aman dan juga Fazli. Betul. So baik. Terima kasih soalan ia itu bagus. Hari ini Fatin kita nak bincang tentang adab beraya ke rumah orang. So bila sebut tentang adab, dia tak akan lari daripada sikap dan juga tingkah laku. Macam yang apa yang Uyai kata tadi, saudara Fatin kata tadi, masak ni je ke? Sepati kan, anak seorang je bila nak tambah lagi kan. So dia yang pertama yang kita kena ingat untuk diri saya dan untuk semua penonton yang mendengar pada ketika ini, nawaitu ataupun niat seseorang itu untuk menziarahi itu adalah aspek yang
paling utama. So datang tu sebab nak kenakan ke orang ke, ataupun datang tu sebab memang nawaitunya niatnya baik untuk jalin silaturahim, ataupun ada pelbagai-bagai hidden niat yang lain. So manusia ada pelbagai-bagai orang kata apa, agenda yang tersendiri. Baik, bagi mereka yang menggunakan platform raya itu sebagai satu ziarah yang mengetengahkan adab yang baik, so janji Allah melalui lisan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya mereka-mereka itu akan menempah ataupun telah menempah syurga Allah. Subhanallah. Ni bagi orang yang datang menziarah. Dan adilnya pula, Nabi menceritakan pula adalah orang yang diziarahi pula mendapat apa? Mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Tuhan. So, kalaulah difahami dasarnya, asasnya, adab ketika ziarah itu diselami dengan cara yang kaedah yang paling baik, dengan nawaitu yang baik, niat yang baik, fikiran yang baik, yang positif, maka insya-Allah dia tidak memberi natijah yang buruk kepada sesiapa pun. Cuma dua kelompok manusia yang biasanya kita akan berhadapan, yang biasanya menimbulkan konflik bila mana adab kunjung-mengunjung. Nak dengar? Nanti kita sambung. Kita sambung. Sama kejap lagi. Okey. Dan juga Amal lah, kalau kita boleh kongsi. Kadang-kadang kita yang kata yang muda-muda ni kan. Kita yang muda-muda ni. Banyak soalan-soalan yang macam kita baru nak hari raya pertama ni kan, Aman. Apa agaknya kalau Aman sendiri, soalan-soalan yang mungkin mencetuskan ketidakselesaan untuk Aman? Macam dulu masa Aman muda sekarang tengah muda remaja. Sekarang muda banyak. Masa hari itu muda sikit. Soalan yang Aman selalu kerap ditanyakan bila nak kahwin. Lepas tu Aman kan memang kurus. So bila orang jumpa, kenapa kurus sangat? Bagi orang kurus pun sebenarnya agak sensitif bila orang bertanya pasal kenapa kita kurus. Sebab kita dah cuba makan macam-macam, tapi berat tak naik. Kita ada masalah sama. Kita opposite of. Okey, itulah kan. So benda tu bagi Aman dia macam ada sedikit sebanyak macam terasa, tapi lama-kelamaan Aman dah tak terasa dah, macam dah terlayan je. Dah lali ke macam mana? Dah lali, Oh ya ke? Sampai tahap tu mana? Sampai tahap tu. Sampailah kalau orang tanya macam bila nak kahwin, macam tak apa, doakan saya murah rezeki je. Bagusnya reaksi yang bagus. Alhamdulillah. Ini antara respon yang cukup positif lah orang kata. Setengah orang tu dia jawab balik kat makcik yang bertanya tu. Tak berani. Orang Melaka lain. Aman orang Melaka ke? Orang Melaka. Oh ya ke? Ada ke jawapan-jawapan pedas? Contohlah. Nanti kena sensor. Tak jadi. Kita off. Okey, tapi untuk Fazli sendiri, pernah berhadapan dengan soalan-soalan yang menggeramkan di pagi raya, ataupun ada tak situasi-situasi yang macam, ya Allah, ya Tuanku, ni baru first day raya kot. Kenapa begini ya? Saya rasalah kebanyakannya hari raya dalam hidup saya ni beraya dekat set WHI, MHI. Saya rasalah begitulah keadaannya. Soalan-soalan kami okey kan? Ya, jadi kuranglah sebenarnya dapat soalan-soalan yang ni kan. Okey, pagi raya kita pergi solat raya, kemudian mungkin bersiaran, lepas tu balik dan kita buatlah hal sendiri. Mungkin kalau masa awal-awal dulu mungkin adalah menyanyi, buat persembahan di rumah-rumah terbuka. Jadi tak adalah kata orang tu berkomunikasi yang terlampau serius sangat kan. Tapi tipulah kalau kata kita tak pernah ditanya soalan-soalan macam tu, sebab raya kan sebulan. Yelah. Jadi setiap kali berkunjung tu mesti ada je lah soalan-soalan cepu mas kan. Soalan-soalan, kitaran soalan tu lebih kurang sama je. Tapi macam tahun ni kan, sebabkan kita semakin terbuka, jadi selalunya kita sampaikan kat media sosial perkara-perkara, macam-macam jenis perkara. Jadi kalau boleh kita kongsilah perkara-perkara yang positif, yang baik. Betul. Sempena hari baik, bulan baik. Kan. Sekarang tengah popular kan, sopan santun. So jadi kalau boleh biarlah apa yang kita nyanyi yang viral tu kita guna pakai kan dalam kehidupan seharian. Betul, saya setuju dengan Fazli. Sebab apa? Saya faham kadang-kadang soalan-soalan tu bukanlah dia memang nak kata nak tanya, kadang-kadang dia nak create nak mula ice breaking ke apa ke kan. Tapi mungkin jugalah kita boleh cerahkan dekat sini, bukan sahaja soalan-soalan tu Cik Saiful. Kadang-kadang etika kita berada di rumah orang ni kadang-kalanya
tuan rumah tu masak tapi mata dia jelim macam tengok dia macam tu kan. Kita takut dengan anak-anak dan sebagainya. Dia apa yang Fatin kata tu seolah sedang membaca apa yang ada dalam fikiran saya. Kan? So memang betul. Sebenarnya bila kita kata adab ketika beraya ataupun adab untuk kita mengunjungi rumah sesiapa pun, dia tak lari daripada dua keadaan. Yang pertama adab dari sudut komunikasi non-verbal dan juga verbal. Okey. Bila verbal tu apa yang kita cakap lah macam tadi yang kita bincang banyak lebar tadi kan. Yang isunya pula yang non-verbal. Kan. So ini yang saya katakan tadi. Dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang perfectionist. Pergi kepada rumah orang yang tak berapa nak perfectionist. Tolong butakan mata, pekatkan telinga bila keluar rumah. Sebab apa? Kunci mulut. Kunci mulut. Yes. Kenapa? Sebab dia bila mana dia adalah manusia yang mungkin dia perfectionist, yang suka benda yang keadaan yang teratur, tersusun, yang kemas dan sebagainya. So bila dia berkunjung kepada rumah orang yang tak kisah apa yang ada saja, so please jaga air muka ataupun maruah tuan rumah. So ada kes yang kedua pula yang tak perfectionist ni pergi beraya rumah orang perfectionist. Biasanya yang ini banyak masalah. Kita gelak dululah. Kan. So antaranya kan dapat pula anak yang kurus semangat berdiri atas sofa orang tu. Masya-Allah. Kan. So sebenarnya untuk penonton-penonton yang ada kat luar sana walaupun saudara Uyai pun so kita fahamlah kan. Sofa putih. Kan. So dia sebenarnya adab ini dia tidak mencakupi hanya kepada ibu bapa tetapi juga kepada keseluruhan ahli keluarga tersebut. Betul. Kan. So yang sering kita dengar yang menjadi masalah apabila individu yang dia tak berapa nak selesa dengan dalam istilah kata lainnya mungkin dia dalam type manusia yang introvert. So dia ada border-border yang dia rasa dia selesa untuk seseorang itu berada di situ dan dia tak berapa nak selesa untuk orang berada di situ keadaan. Sebab itulah di antara adab-adab ketika menziarah apa yang Uya cakapkan awal tadi itu betul, iaitu waktu, masa. So jangan mentang-mentang kawan baik kita, rakan sekerja kan, pukul 12:01 malam WhatsApp, boleh tak aku datang beraya rumah kau? Sebab petang tadi dah sibuk. Malam ni je aku free. So dia salah kot PM dan AM tu. Yes. Jadi benda-benda yang seperti ini kita kena faham bahawa waktu ziarah itu merupakan benda yang penting untuk kita fahami supaya dia tidak memberi bebanan ataupun ketidakselesaan kepada tuan rumah. Betul. Dan yang paling utama, tolonglah jangan berkemah dalam rumah orang tu lama-lama sangat. Berkemah. Dia bukan berkunjung dah. Bukan berkunjung dah. Dia berkemah duduk dalam tu. So kalau boleh biasanya body language tuan rumah kita akan dapat tengok. Contoh dia menguap, contoh dia tengok jam dan sebagainya. So kena take note. So benda-benda yang seperti ini kita kena orang kata apa kena alert dan sensitif. Dia dah tak refill air. Yes. Jangan pula lepas tu minta kuih dah habis, tolong tambah. Betul. Tapi itulah bila cakap pasal timing berkunjung ke rumah orang ni kan, dia berkait rapat juga dengan inform ataupun beritahu terlebih awal. Setuju. Okey, kita nak datang rumah orang ni, kita perlu bagi tahu. Kadang-kadang, okey, adat Melayu kita ni juga tak nak bagi tahu sebab tak nak menyusahkan orang tu. Tetapi hakikatnya, realitinya dengan tidak memberitahu, lagi menyusahkan orang tu pula nanti. Betul. Kalau macam Fazil sini, pernah tak berlaku situasi-situasi yang no arrive ni? Saya ni jaranglah rumah tu buka. Tapi kalau saya nak buat, saya akan buat terus satu hari rumah tu buka tu dan kita berkumpul ramai-ramai. Tapi kalau macam satu-satu jarang. Selalunya saya yang pergi ke rumah orang dan mungkin orang lain yang tolong arrange lah. Contoh kita kawan-kawan ni, konon-kononnya Fatin yang tolong arrangekan dan tiba-tiba tanpa memberitahu tuan rumahnya rasa tiba-tiba nak keluar rumah. Mungkin masa tu dia pun nak keluar rumah. Betul. Dia macam dapatlah raya sekejap Okey, tapi kalau macam Aman kalau yalah kita tahulah kan personality artis dan sebagainya, masyarakat memikirkan macam banyak duit. Tahu-tahu macam bila bagi duit raya ada yang segelintir bercakap artis tapi banyak ni je ke? RM1 je. Aman rasa Aman tak pernah kena macam tu. Mesti banyak duit raya. Biasalah kehidupan kita kan ada yang macam pasal surut yang macam ada kadang-kadang dia juga tak bagi duit raya. Macam anak buah Aman so macam
Alah, macam ni je. Selalunya kalau macam tu yang paling rapat lah. Dia dah close waktu dia cakap macam tu. Sebab anak buah Amal ada 15 orang. So, boleh buka. Pening juga Amal, 15 timbul lah. Betul-betul. So, bagi Amal macam Amal tak ada dapat lagi lah soalan-soalan macam tu. Okey. Sebab Amal banyak dekat dapur. Kalau orang datang, Amal segan. Bagus. Awak sama dengan saya punya penerbit. Macam macam segan dengan orang, biar tolong buat air ke apa. Siapa kat dapur tu? Nak juga tahu kan. Siapa tu? Pula. Orang-orang kampung selalu buat macam tu. Bagi lelaki rajin dia. Betul-betul sebenarnya kan. Tapi kalau berlaku situasi yang macam tu kan, yang macam kita bagi duit raya, lepas tu ada setengah budak pula ada buka waktu itu, depan kita, depan semua orang, lepas tu dia keluar, banyak ni. Selalu rasanya. Macam ni je. Saya grip tu macam ni. Sampai sampul kalau boleh buat tu best juga sebenarnya. Sampul yang kita bagi tu, sampul tu tinggal kat rumah kita. Duit juga. Okey, mungkin kan. Okey. Bila kita cakap pasal faktor anak-anak ni kan, kita kena berkait rapat dengan ibu bapanya juga. Betul. Kalau kita orang luar yang nak menegur anak itu, mungkin dia akan bunyi macam tak sedap. Okey, tak sedap untuk diri kita nak menegur, tak sedap juga ibu bapa yang nampak kita tegur anak dia, nanti dia sentak pula. Dalam situasi begini Cik Saiful, macam mana kita nak handle, macam mana kita nak memastikan yang anak kita bila pergi ke rumah orang, adabnya terjaga, ada tata susilanya, tak memalukan bapa dan tak memalukan tuan rumah. Peranan ibu bapa. Okey, yang pertama untuk semua ibu bapa yang ada kat luar sana, sila tonton Wanita Hari ni. Sebab apa? Kita nak pesan dekat semua ibu bapa yang ada kat luar sana, memberi peringatan kepada diri saya juga yang memiliki anak ni. Sebelum keluar kereta, make sure ingatkan anak-anak do and don'ts. So antaranya yang Yai katakan tadi, dapat sampul ampau apa pun, jangan buka di rumah tuan rumah. Nak tengok, nak bincang dengan adik-beradik dalam kereta. Kan? Gelak sebab teringat pernah berlaku situ. Kan? So apa yang penting? Apa yang penting dekat sini adalah didikan ataupun sensitiviti mak bapak tu dalam mencorakkan anak-anak. Adab ketika pergi berkunjung ke rumah siapa-siapa sahaja. Dan sebenarnya minta maaf, benda ni nampak macam kecil tapi impaknya besar. Dan ramai orang buat salah benda ni. So, of course, memberi salam ataupun meminta izin untuk masuk ke rumah itu adalah budaya yang sangat sinonim oleh orang-orang Melayu kita. Cukup bagus. Yang tu saya tak nafikan, cukup bagus. Bagi salam kan. Walaupun kadang-kadang salam tu sampai 4-5 kali. Bel banyak kali. Kan? So, tapi ada sedikit yang saya rasa yang masyarakat kat luar sana perlu perbaiki, iaitu tolonglah jangan memberi salam bila mana anda berdiri betul-betul di depan pintu dia. Kan? So adab yang terbaik adalah anda berdiri sama ada di sebelah kanan pintu ataupun di sebelah kiri pintu. Supaya tuan rumah lebih selesa untuk menerima kehadiran anda. Dan anda pula tidak akan nampak sebarang keaiban yang berada sewaktu pintu itu dibuka. Nampak tak? So ini protokol ataupun ini adalah satu kaedah yang saya rasa jarang-jarang ibu bapa ajar dekat anak-anak ataupun mak bapak mengamalkan perkara ini. Kalau tidak, dia tekan, dia bagi salam, dia ketuk macam ni, dia tunggu depan pintu. Ataupun macam ni. Tengok dekat. Yes, yang mengintai tu kan. Kak buka pintu. Kena. Aman jadi, yang buat? Pernah buat. Pernah buat. Betul-betul. So, yang itu sebenarnya adalah salah satu benda yang paling tidak bagus dan tidak baik dan tidak, orang kata apa, tidak beretika serta menimbulkan rasa ketidakselesaan kepada tuan rumah. Almaklumlah, sometimes tuan rumah tengah tidur, tengah rehat kan. So tiba-tiba anak buka pintu. Terus tengok muka kita. So kalau kita berada di tepi, at least kita tak nampak situasi yang berada dalam rumah pada ketika itu. So yang ini saya rasa sudah masa untuk ibu bapa praktiskan dan ajar kepada anak-anak. Okey. Banyak tu merangkumi semualah. Okey, ini ada satu lagi kejadian. Mungkin pernah berlaku kat anda semua kan. Ada juga macam nak pergi toilet, boleh tak? Toilet kat mana kat situ? Toilet pula dekat dengan dapur, dekat dengan bilik. Dia buat tour kat rumah kita wak. Dia keluar-keluar, dia bawa makan. Dia buat cuma sendiri. Mungkin Fazli ada pengalaman macam tu. Ini bukan luahan perasaan Apa yang boleh dikatakan? Dia dua lah. Okey, satu nak pergi toilet. Satu lagi mungkin yang rajin tulang ni, dia dah habis makan, dia
dia nak pergi basuh pinggan mangkuk kat belakang. Sambil-sambil lah mengintai kan. Baki kuih raya yang ada, keadaan dapur tu macam Langsir mana. baru. Ataupun, kuih ni tak jamu pun kat depan. Nampak kat dapur tu. Macam biasa je. Okey, saya rasa itu pun kurang manis lah kan pada hari raya. Kecuali kalau memang itu keluarga kita, mungkin saudara mara betul-betul rapat tu, okeylah. Tapi kalau misal kata macam tetamu yang mungkin kawan ke ataupun kawan kepada kawan yang selalu kita datang rombongan Cik Kiah ni kan, saya rasa eloklah kalau dia kata macam tak payah. Mungkin seorang yang rapat dengan dia nak tolong basuh tu okey. Tapi kalau nak ke tandas tu biarlah ke tandas terus, tak perlulah nak buat roadshow kat situ pula. Berbalik kepada yang menziarah tu kan. Dan saya nak tambah sikit, selain daripada tetamu juga, dalam konteks ni kita perlu lihat juga tuan rumah juga. Kalau boleh biarlah beradab juga dengan tetamu. Selalunya kan kita cerita pasal tetamu yang nak ni. Okey, apa antaranya? Antaranya bila dah balik, alah baju macam tu je dia pakai tahun ni. Ada kan. Kau tengok barang kemas dia sikit je. Tutup tangan lah macam ni. Ada kan. Jadi saya rasalah selain daripada tetamu yang diraikan, tuan rumah yang meraikan tu pun kalau boleh beradab. Apa yang kita nampak dan lihat macam mana tadi, butakan mata, pekakkan telinga dan bisukan mulut. Saya rasa sebulan tu tak payah cerita langsung lah kan. Kalau boleh ceritalah yang pernah saya dengar tentang 4 perkara ni, kalau boleh jangan cakap langsung. SPRM, social, politik, revenue and marriage. Best tu SPRM. Kadang-kadang kita rasa nervous pula dengan SPRM. Tapi orang kata akronim yang cukup-cukup baik untuk kita ingat bila kita nak menziarahi rumah orang. Okey. Terima kasih untuk itu. Dan sedikit daripada Aman sendiri. Tak apalah, kita kejap lagi kita nak bersama dengan Aman kan. Betul. Okey. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih lah kan. Kita dah dengarkan daripada Cik Saiful, Aman dan juga Fazli berkenaan dengan adab beraya ni. Jadi ambil yang baik tu dan kita betulkan apa yang mungkin kita kurang lah. SPRM. Yes. Ingat keempat-empat perkara itu. Baik, kita nak berehat seketika dan sekejap lagi kita nak cing-cing raya. Bersama dengan Aman Aziz. Lepas ini.